Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Nama saya Nur Hidayah binti Abdul Rahman daripada Fakulti Pendidikan UKM Bangi akan membentangkan dalam seminar kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam 2021 yang bertajuk Model Matlamat Pembangunan Lestari (SDG) menerusi strategi pendekatan STEM ke arah pendidikan berkualiti bagi golongan B40. Seperti yang kita tahu, setiap negara perlu mencapai tahap pendidikan berkualiti bagi memastikan negara berkenaan mempunyai kadar celik huruf yang tinggi di samping melahirkan pemimpin yang berwibawa untuk masa depan serta memastikan ekonomi negara yang maju dan disegani oleh negara luar. Ini menurut Berita Harian 2021. Maka Malaysia perlu melaksanakan transformasi pendidikan menerusi pendekatan dan strategi baharu agar dapat melengkapkan setiap murid di negara ini memiliki dan menguasai sesuatu kemahiran baharu yang diperlukan serta merebut peluang dan menangani cabaran abad ke-21 menurut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Oleh itu, pendekatan STEM dilihat berupaya mendorong pelajar untuk berfikir secara kreatif, sistematik dan juga logikal menurut Kementerian Pendidikan Malaysia 2016. Maka dengan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mengambil inisiatif di mana mereka perlulah bertindak segera dalam memastikan tahap pendidikan di negara ini menjadi lebih berkualiti menerusi penerapan matlamat pembangunan lestari (SDG) dalam sistem pendidikan negara kita. Seperti yang kita tahu, model SDG merupakan matlamat pembangunan lestari yang berlandaskan kepada prinsip no one left behind. Maksudnya tiada sesiapa yang ditinggalkan. Yang bertujuan dalam menjamin semua orang ataupun generasi memperoleh faedah daripada pembangunan yang berdaya tahan berdasarkan hak-hak asasi manusia yang menjurus kepada pembangunan sosial, ekonomi dan juga persekitaran menurut Hafizah et al. 2019. Sustainable Development Goal ataupun SDG ataupun Matlamat Pembangunan Lestari merupakan sebuah agenda global yang digunapakai di seluruh dunia yang meliputi 3 dimensi utama iaitu sosial, ekonomi dan juga alam sekitar. Namun begitu, sektor sosial adalah yang paling tinggi sebanyak 56%, diikuti sektor alam sekitar sebanyak 24% dan sektor ekonomi yang menyumbang sebanyak 20%. Ini semua adalah agenda yang ingin dikecapi oleh Malaysia pada tahun 2030. Hasil analisis penerokaan idea oleh Boron 2019 mendapati semua pihak saling memerlukan dalam memainkan peranan dan tanggungjawab bersama antara individu, institut latihan pendidikan dari peringkat rendah ke peringkat pengajian tinggi serta melibatkan pemerintah negara bagi mencapai sasaran SDG yang keempat iaitu melibatkan pendidikan berkualiti. KPM ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia perlu memastikan dan menjamin bahawa semua kanak-kanak tidak mengira status, jantina dan kaum akan menamatkan pendidikan sekolah rendah dan menengah secara percuma, saksama dan adil serta berkualiti yang mana dapat membawa kepada matlamat pembelajaran yang lebih relevan dan efektif menurut Brigade et al. 2017. Isu atau permasalahan utama yang didapati dalam pelaksanaan model SDG menerusi pendekatan STEM yang pertama, menurut Abdul Halim Abdullah et al. 2017, mendapati guru kurang bersedia dalam melaksanakan pendidikan STEM.
Seterusnya, kajian Aminah binti Jakri dan Crispina Gregory Han 2020 juga mendapati aspek kesediaan guru dan kekurangan pengetahuan mengenai STEM merupakan cabaran utama dalam pelaksanaan pembelajaran dan pemudahcaraan STEM di sekolah. STEM merupakan subjek sains, teknologi, kejuruteraan, engineering dan juga matematik. Seterusnya, guru juga didapati kurang menguasai teknik pedagogi pengajaran sains dan juga kekurangan bahan bantu mengajar dalam pelaksanaan aktiviti PDPC di dalam kelas ini menurut Kusnida Muhammad Daud 2019. Seterusnya, Aini Azizah 2017 pula menyatakan bahawa kekurangan kemudahan infrastruktur makmal dalam melaksanakan aktiviti STEM juga merupakan isu ataupun masalah yang dihadapi. Seterusnya adalah penurunan jumlah pelajar yang memilih aliran pendidikan dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM di sekolah semakin menurun saban hari menurut Berita Harian 2019. Seterusnya, sikap dan minat pelajar untuk mempelajari dan mengikuti pembelajaran sains dan matematik semakin merosot pada masa kini walaupun kita secara umumnya mengetahui bahawa sains dan matematik merupakan subjek yang sangat penting dan boleh membantu dalam perkembangan diri seseorang pelajar itu dari aspek kognitif, pemikiran dan sebagainya. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji tahap persepsi dan kesediaan guru kepada strategi pendekatan STEM dalam pengajaran untuk mencapai pendidikan berkualiti. Kedua, mengkaji persepsi ibu bapa golongan B40 kepada pendidikan STEM. Yang ketiga, menganalisis pelibatan murid B40 dalam kerjaya STEM. Dapatan kajian mendapati kelas pendapatan isi rumah boleh dikategorikan kepada 3 kumpulan berdasarkan jumlah keseluruhan pendapatan rakyat Malaysia di mana kita boleh bahagikan kepada kumpulan B40, kumpulan M40 dan juga kepada kumpulan T20 di mana pembahagian untuk B40 adalah pendapatan rakyat Malaysia 40% terendah. Manakala pendapatan 41 hingga 80% dikenali sebagai M40 dan pendapatan 20% tertinggi adalah T20 menurut Chamburi et al. 2019. Hasil dapatan survey yang merangkumi 2.91 juta isi rumah bagi tahun 2019 mencatatkan had pendapatan bagi golongan B40 adalah sebanyak RM4,849 manakala bagi kumpulan M40 adalah di antara julat RM4,850 hingga RM10,959. Sementara itu, sebanyak 1.46 juta isi rumah berada dalam kumpulan T20 yang mencatatkan had pendapatan melebihi RM10,960. Menurut laporan survey isi rumah dan kemudahan asal 2000. Okey, seterusnya jadual menunjukkan peratusan pendapatan jumlah isi rumah murid yang merangkumi pendapatan penjaga utama dan penjaga kedua bagi tahun 2020. Ini melalui data APDM sumber PKHAM, SMK Hamid Khan merupakan sebuah sekolah di daerah Timur Laut di Pulau Pinang yang mana terdiri daripada pelbagai kaum Melayu, Cina dan India dan juga lain-lain. Okey, apabila sumber peratusan pendapatan jumlah isi rumah ini menunjukkan bahawa sebanyak 65% iaitu seramai 446 murid merupakan golongan B40 manakala selebihnya 26% adalah M40 dan hanya 9% merupakan T20. Okey, menurut Siti Masayu Rosliah Abdul Rashid dan Narimah Samad 2018 juga mendapati bahawa 40% responden mengakui bahawa
faktor kewangan berpendapatan rendah dan tahap pendidikan rendah memberi impak kepada prestasi anak-anak mereka. Seterusnya, menurut Muhammad Akmin Abdul Wahab et al. 2018 juga mendapati bahawa pendapatan dan taraf kehidupan isi rumah telah meningkat lebih pantas berbanding kadar inflasi saban tahun, yang mana menunjukkan bahawa corak gaya hidup masa kini dan perbelanjaan menjadi punca utama kepada masalah kos sara hidup. Matlamat pencapaian merupakan satu topik yang menjadi satu parameter di mana yang mesti dicapai secara optimum oleh seseorang individu tersebut dalam sesuatu mata pelajaran, menurut Marco et al. 2016. Namun begitu, pandemik wabak penyakit coronavirus 2019 COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia, sebanyak 215 buah negara di dunia, termasuk jugalah Malaysia, memberikan cabaran tersendiri kepada semua institusi pendidikan, termasuklah di peringkat rendah, menengah dan pengajian tinggi, dalam melaksanakan pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC secara berkesan. Kajian yang dijalankan oleh Ali Sadikin dan Afrini Hamidah pada tahun 2020 mendapati bahawa pembelajaran dalam talian merupakan salah satu langkah dalam menangani masalah ini kerana mempunyai fleksibiliti dalam pelaksanaan serta dapat mendorong pembelajaran dan motivasi bebas untuk mereka lebih aktif dalam pembelajaran. Maka, dengan itu, guru perlulah mengaplikasikan pelbagai kaedah, teknik pembelajaran dan pemudahcaraan dalam mengatasi masalah ini. Kesimpulan, cadangan kajian lanjutan adalah di mana kajian kes boleh dijalankan oleh pakar-pakar bidang pendidikan kepada sistem pendidikan dan akses terhadap pendidikan dalam komuniti dan juga daerah yang terpilih. Kerajaan juga perlulah memberikan bantuan inisiatif termasuk memperkasa latihan dan bengkel profesionalisme kepada guru-guru, meningkatkan kemudahan termasuklah kemudahan air dan elektrik bagi kawasan luar bandar serta kemudahan ICT. Selain itu, komitmen dan sokongan oleh warga pendidik, pemimpin masyarakat dan ibu bapa jugalah mampu menyumbang kepada pembangunan pendidikan berkualiti. Peningkatan taraf kualiti sistem pendidikan di negara ini amat penting dalam mencapai pembangunan negara maju. Pendidikan memainkan peranan penting dalam mencapai kehidupan yang lebih berkualiti yang berkait rapat dengan hasil di mana ia dapat membantu seseorang individu itu membina keyakinan diri dalam berhadapan dengan dunia yang semakin mencabar. Seterusnya, pembangunan negara juga harus berlandaskan kepada konsep pembangunan manusia, pendidikan yang sama rata dan berkualiti kepada semua lapisan masyarakat amat penting supaya tiada individu yang ketinggalan bersama-sama dalam membangun dan menyumbangkan kepada pembangunan negara. Maka dengan itu tamatlah sudah. Sekian, terima kasih.